Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bulan Ramadan. Kita masih lagi menjalani ibadah puasa dan kita sama-sama menjalani ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyakkan sedekah, dengan membanyakkan kita bangun malam, qiyamul lail. Di antara kelebihan yang Nabi SAW menyebut. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kita fantashiru fil ard, untuk keluar ke atas muka bumi yang mencari rezeki. Sebab itu bila kita bekerja, kita niat kerana Allah untuk memberi nafkah anak-anak kita, nafkah isteri kita, nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggungjawab kita, ia menjadi satu ibadah. Jadi kepada semua, bila kita bekerja, ikhlaskan diri kita kerana Allah. Kita nawaitu, kita kena perbetulkan balik. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bekerja dengan hasil tangan sendiri. Kita ada orang yang kerja sendiri, ada yang bekerja dengan bawah orang. Masing-masinglah pekerjaan tu. Antara yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia dapat hasil daripada hasil kudratnya sendiri, daripada peluhnya sendiri, maka ganjaran menantinya. Dia bagi kepada anak pinaknya, dia bagi kepada isterinya, dia bagi kepada ibu dan juga ayahnya. Pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada dalam satu hadis yang panjang, bila berkenaan dengan ihsan. Kita kerja, tuan-tuan, penat, letih. Kita keluar pagi, kadang-kadang ada orang kerja keluar pagi, balik pagi. Kadang-kadang ada yang keluar tu 3-4 hari baru balik. Masing-masing dengan kerja. Ada orang yang kerja simple. Dia pergi sat ya. Dia kerja 2-3 jam balik. Okey. Ada kerja yang sampai, ada yang saya jumpa dia kerja pagi, dia kerja pagi sampai ke malam pula isteri dia kerja pula sampai pagi. Ada yang gitu, masya-Allah, tabarakallah, diuji hidup mereka. Ada nak bayar macam-macam dia punya maintenance bulanan, rumahnya, motornya, keretanya. Sebab itu kita ikhlaskan ke dalam keadaan kita bekerja susah, penat, letih, kita nak kena ada apa yang disebut ikhlaskan diri kita, niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang, bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, wa mal ihsan, Nabi kata an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bila kita buat satu benda, bila kita nak rasa macam mana nak main, kita kerja penat, orang tak nampak, letih semua kan. Kita buat satu benda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seperti anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala melihat kamu. Fa in lam takun tarah. Nabi SAW sebut anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu melihatnya, melihat Allah. Fa in lam takun tarah, dan kamu tak melihat Allah, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Bila Allah Ta'ala melihat kita, di situ dia akan datangnya sifat berjaga-jaga, hati-hati dalam kerja buat kita lah, bekerja kita. Amanah. Sebab itu dalam kerja ni dia kena amanah, integriti dia kena tinggi. Sebab itu sahabat Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia menyebut satu perkataan, dia kata adaul amanah miftahur rizqi. Tunaikan amanah miftahur rizqi, pintu kepada rezeki. Orang yang tunaikan amanah ini jalan-jalan untuk dia menuju rezeki. Pintu rezeki dibuka untuk dia, tapi dengan syarat dia amanah. Adaul amanah miftahur rizqi. Kita tunaikan amanah, tanggungjawab kita sebagai apa yang kita diamanahkan.
Ada orang yang bekerja, dia duduk di atas jadi bos. Ada orang yang kerja sebagai staff. Ada orang yang bekerja di bawah daripada staff lagi. Dia hanya sekadar di bawah menjaga pintu-pintu saja. Sama juga di tempat-tempat yang lain pun, bukan tempat negara kita saja. Di luar negara kita pun sama juga. Begitulah keadaannya. Bila sebut kerja, penat, letih, kita sulamkan dengan keikhlasan, kita sulamkan dengan niat nawaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Duit pun kita dapat, gaji kita dapat, pahala pun kita dapat juga. Kalau kita tengok dari segi penat, contohnya kita kata kerja doktor on call, bila-bila masa sahaja, tengah rehat, tengah makan, tengah pagi, bila ada call dia akan pergi. Itu tanggungjawab, menjadi satu fardu kifayah. Sebab itu setiap orang ni dia ada bahagian-bahagiannya. Dan kita buat bahagian kita, orang lain buat bahagiannya. Sebab itu bila kita tengok orang, jangan kita anggap oh mereka ni sama seperti kita, tak. Dia ada masing-masing bahagian dalam menunaikan tanggungjawab mereka dengan manusia, tanggungjawab mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Sebab itu dalam kita nak memperbaiki mutu kerja buat kita, mutu kerja harian kita, kita kena perbaiki dua benda. Apa dia tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian? Iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan isteri kita, hubungan kita dengan mak bapak kita, mak mentua kita, dan hubungan kita dengan jiran tetangga kita. Ada orang yang dia hanya sekadar menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, puasa, salat, baca Quran, zikir. Hanya dia dengan Allah, tapi hubungannya dengan manusia dia tak jaga. Yang ini ditolak dan tak dianjurkan oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala perintahkan kita jaga hubungan dengannya, jaga hubungan dengan manusia. Hukum hakamnya semua ada. Sebab itu dia ada munakahat, muamalat, jual beli pun kita dengan manusia. Ada akad dia, ada hukum hakamnya. Hubungan kita dengan manusia, pernikahan, ada hukum hakamnya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Semua ada tanggungjawab dan juga mereka ada hak sebagai anak-anak. Mereka ada hak. Masing-masing ada hak. Jadi sama-sama kita perbetulkan hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kebiasaan bila cantiknya hubungannya dengan Allah, insya-Allah dia akan baik hubungannya dengan manusia. Kadang-kadang ada orang yang dia jaga hubungan dengan manusia aja, ada juga di sebaliknya. Yang tadi jaga hubungan dengan Allah sahaja. Sebaliknya ada yang jaga hubungan dengan manusia saja. Hubungan dengan Allah dia tak, semayangnya tak, puasanya pun tak, Al-Quran pun tidak, zikir pun tidak. Tapi hubungan dengan manusia dia jaga, baik dia seorang yang baik. Baik bukan bermakna orang yang saleh. Ada orang yang baik, alhamdulillah, dia baik, akhlaknya bagus, tapi dia bukan yang saleh. Yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu takwa, ketakwaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takwa. Takwa merangkumi dua lah. Bila disebut takwa ni, orang yang bertakwa ini dia akan jaga dua hal yang kita sebut tadi tu. Hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita jaga, sama-sama kita memperbetulkan diri kita, sama-sama kita bermuhasabah. Muhasabah. Tengok kita kat cermin, kadang-kadang bila kita tengok dekat cermin, kita tengok muka kat mana yang hitam, kita betulkan. Begitu juga amal ibadat kita, kerja buat kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kita muhasabah, renung malam-malam bangun, kita muhasabah balik kesilapan kita, banyak kesilapan kita. Dalam masa yang sama kita nak moga-moga Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, banyakkan kita bersedekah dan berwakaf. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak semua orang melakukan wakaf Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang yang masih dalam pembinaan. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, kata Nabi, Allah akan membina baginya rumah di dalam syurga. Takkan rugi orang yang berwakaf. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.